Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Dengan viralnya filem Mat Kilau sekarang, tergerak saya untuk berkongsi tentang pahlawan-pahlawan legenda di dalam masyarakat kita. Khususnya pahlawan yang diceritakan mempunyai kebolehan luar biasa. Tapi sebelum tu kita kena faham satu benda. Untuk pahlawan-pahlawan zaman dulu mengamalkan ilmu kebatinan selain daripada ilmu persilatan adalah satu benda yang normal. Itulah yang menjadikan mereka antara pahlawan terhebat di dalam sejarah. Namun begitu, jangan kita terlalu taksub, kita anggap sahaja ini sebagai satu info yang menarik. Daripada kisah Mat Saleh, pahlawan daripada Sabah yang dikatakan memiliki ilmu kebal, ilmu gaib dan juga boleh berjalan di atas air, sehinggalah kisah Toku Palu, pahlawan daripada Terengganu yang dikatakan mempunyai banyak ilmu. Ini adalah 5 pahlawan legenda dengan kebolehan yang luar biasa. 5. Rentap, Sarawak, ilmu kebal. Kita mulakan kisah ini dengan melihat kisah pahlawan dari Sarawak yang terkenal dengan laungan perang Agi Hidup, Agi Ngelaban. Rentap ialah pahlawan berbangsa Dayak dari kaum Iban yang tinggal di sekitar Sungai Skrang dan Sungai Saribas. Dia dan pengikutnya menentang penjajahan British James Brooke sekitar abad ke-19 dahulu di Sarawak. Sejak dari kecil lagi, Rentap dilatih oleh seorang lagi pahlawan Dayak yang dikenali sebagai Dana Bayang. Dana Bayang ialah ketua pahlawan yang sering mengetuai aktiviti ngayau ataupun aktiviti memotong kepala pihak musuh. Rentap diajar ilmu kebatinan dan seni mempertahankan diri sehinggalah Rentap membesar sebagai seorang pahlawan hebat dan diberikan gelaran Manuk Sabung ataupun Ayam Sabung. Bercakap tentang ilmu kebal, kaum Dayak dan ilmu kebal memang sinonim. Malah ilmu kebal ini tidak terhad diceritakan di dalam kisah legenda kaum Dayak di Sarawak, tetapi ia juga diceritakan di kalangan kaum Dayak di Kalimantan, khususnya oleh pahlawan-pahlawan Dayak Kalimantan dikenali sebagai Panglima Kumbang dan Panglima Burung. Di Borneo pula, antara yang memiliki ilmu kebatinan terhebat ialah Rentap. Bila Dana Bayang menjadi semakin tua, dia menurunkan kepimpinannya kepada Rentap. Kaum Dayak pada waktu itu ditindas oleh British. Tanah mereka diambil, dipaksa membayar cukai, ada yang diculik menjadi buruh paksa dan kepada sesiapa yang menentang akan dibunuh tanpa belas kasihan. Pada 19 Ogos 1844, pihak British melancarkan serangan besar-besaran di tempat kediaman Rentap di Skrang, tapi serangan ini berjaya dipatahkan. Pada tahun 1953, tiba giliran Rentap menyerang kubu kuat British yang didirikan berdekatan dengan Sungai Skrang. Dan untuk tahun-tahun seterusnya, walaupun tentera British menghantar beribu-ribu bala tentera yang terdiri dari orang tempatan Sarawak, mereka masih tidak dapat menundukkan Rentap dan pengikut-pengikutnya. Disebabkan ilmu kebal yang dimilikinya ini, tiada satu pun peluru yang menembusi badan Rentap. Tambahan lagi, dengan kebolehan mengatur strategi pertahanan, kubu Rentap tetap bertahan. Tidak sehingga pada tahun 1861, akibat dari serangan bertalu-talu dari pihak British, akhirnya kubu Rentap di Bukit Stulak runtuh. Dia terpaksa melarikan diri sebelum meninggal dunia di Uluwak pada tahun 1870. Kisah pahlawan Dayak ini menjadi pembakar semangat untuk pahlawan-pahlawan Sarawak yang seterusnya seperti Kanang Anak Langkau ataupun Awang Anak Raweng. 4. Antoros ataupun Antenom, Sabah. Seterusnya kita lihat seorang pahlawan berbangsa Murut yang dilahirkan pada tahun 1873 di kampung Silar Pinikit di Rundum, sebuah pendalaman di Sabah. Ketika membesar, Antenom dijaga oleh datuk dia. Dia sering dihantar ke Kalimantan, Indonesia untuk menuntut ilmu kesaktian dan ilmu mempertahankan diri. Mengikut cerita, dia mempunyai ilmu untuk berubah wajah, ilmu gaib dan juga ilmu kebal, menjadikan dia seorang pahlawan yang digeruni. Bukan sahaja mahir di dalam ilmu-ilmu kesaktian, dia juga seorang yang disegani di kalangan penduduk tempatan dari luar dan dalam daerah. Seorang yang tenang, jujur, setia, bertanggungjawab dan berani, membuatkan dia diangkat menjadi ketua adat masyarakat Murut di Tenom. Tapi jangan pandang rendah kehebatan Antenom ini, sebab setiap kali dia turun ke medan perang, dialah yang paling digeruni oleh pihak musuh, khususnya
pihak British. Pihak British datang dan menjadikan penduduk tempatan seperti hamba abdi. Mereka ditangkap dan dipaksa menjadi buruh. Mereka melanggar banyak adat pantang larang kaum Murut, menceroboh hutan dan membina jalan sesuka hati. Tidak berhenti di situ, pihak British juga mengenakan cukai yang tinggi dan memperkenalkan peraturan baru yang menyusahkan penduduk tempatan. Amarah penduduk tempatan terhadap pihak British semakin membuak-buak sehinggalah pada tahun 1915, pemimpin-pemimpin kaum Murut di daerah berdekatan, termasuklah di Keningau, Tenom, Pensiangan dan Rundum, bersetuju untuk bergabung dan mengangkat Antenom menjadi ketua berjuang menentang pihak British. Dengan hasil gabungan pelbagai daerah, Antenom mengepalai 900 orang pahlawan Murut dan menyerang kubu-kubu pertahanan British. Sebagai serangan balas, pihak British menggunakan teknik kotor. Mereka melantik penduduk tempatan untuk menyampaikan berita kepada Antenom yang British sanggup untuk berdamai dan berunding. British akan memberikan kuasa autonomi kepada Antenom dan akan menggugurkan cukai yang dikenakan kepada penduduk tempatan. Dengan syarat, rundingan ini harus dilakukan di daerah Rundum, sebuah kawasan yang memerlukan perjalanan selama 4 hari dari tempat Antenom berada. Antenom yang diyakinkan oleh tali barut British ini kemudian bersetuju untuk keluar dari kubu kuatnya di Selangit. Di dalam perjalanan, mereka dikepung oleh tentera British. Mereka ditangkap dan dibawa ke Rundum. Di sana pula pelbagai usaha dilakukan untuk membunuh Antenom dan pengikutnya, tetapi usaha mereka gagal. Badan pahlawan ini kebal, peluru tidak menembusi kulitnya. Sekali lagi, pihak British terdesak. Mereka mengugut Antenom untuk mendedahkan rahsia kekebalannya. Kalau tidak, keluarga Antenom akan dibunuh. Antenom akhirnya akur dan mendedahkan rahsia kekebalannya yang terletak kepada tali pengikat di tangan dan kaki. Tragis, bila sebaik sahaja mereka tahu dengan rahsia ini, mereka memancung Antenom menggunakan senjatanya sendiri. Itulah Antenom, pahlawan berbangsa Murut dari Sabah. 3. Toku Palu, Terengganu. Dari Sabah kita terbang ke Terengganu, melihat perjuangan seorang pahlawan abad ke-19 dahulu dikenali sebagai ulama besar Syed Abdul Rahman Al-Idrus ataupun Toku Palu. Sekitar abad ke-19 dahulu, pihak British datang ke Terengganu menyatakan hasrat mereka untuk menjadikan kawasan Bukit Besar Terengganu sebagai markas British. Toku Palu bersetuju, tapi dengan syarat pihak British harus mengangkat bukit tersebut, memasukkan ke dalam kapal mereka dan membawa pulang ke negara British. Ini ialah satu jawapan sindiran tanda tidak setuju dengan niat pihak British. Ini membuatkan pegawai British marah dan cuba untuk bangun dari kerusi, tapi pelik, bila mereka tidak dapat berdiri pun, punggung mereka seakan melekat di kerusi, membuatkan mereka kebingungan. Diceritakan, pada waktu ini, Toku Palu berkata, "Bukan Bukit Besar saja yang kamu mahu ambil, kerusi saya pun kamu mahu ambil juga." Sekali lagi, dia menyindir pegawai British tadi. Bukan itu sahaja, ada diceritakan, setiap kali Toku Palu menyengetkan serban yang dipakainya, kapal pihak British akan turut sengit. Peristiwa-peristiwa ini membuatkan pihak British takut dan membatalkan niat mereka membina markas di Terengganu. Mat Kilau pun diceritakan menuntut ilmu dari beliau. Malah semasa Mat Kilau menjadi buruan British, dia yang membantu Mat Kilau untuk melarikan diri. Membawa kita kepada pahlawan seterusnya, iaitu Mat Kilau, Pahang. Dengan viralnya filem Mat Kilau arahan Syamsul Yusof, kamulah insan itu, Kilau. buat masa ni rata-rata tahu dengan sejarah pahlawan Mat Kilau, seorang pahlawan legenda berasal dari Pulau Tawar, Jerantut, Pahang. Dia menentang kolonial British sekitar tahun 1888 dahulu. Sejak usianya muda lagi, Mat Kilau seorang yang gigih menuntut ilmu. Tidak kiralah ilmu keagamaan ataupun ilmu tempur silat. Dia juga seorang yang disenangi oleh masyarakat sekeliling sehingga dia diangkat menjadi pemimpin dan mempunyai pengikut yang setia. Pada tahun 1890, bila penjajah British
tanpa mendapat keizinan mendirikan pondok polis di kawasan yang dipimpin oleh seorang lagi pahlawan Pahang dikenali sebagai Datuk Bahaman. Mereka melancarkan satu kempen pemberontakan terhadap British yang dikenali sebagai Perang Semantan. Mereka menentang pentadbiran pegawai British iaitu John Pickersgill Roger dan Sir Hugh Clifford. Disebabkan Mat Kilau mempunyai ilmu persilatan yang tinggi, gerak langkah silatnya adalah antara yang terlincah dan terpantas di medan tempur. Diceritakan juga dia memiliki kebolehan yang membuatkan tubuhnya kalis peluru perak. Hanya peluru emas sahaja yang boleh menembusi badannya. Kehebatan dan pengaruh Mat Kilau ini sangat digeruni pihak British sehingga dia menjadi pahlawan paling dikehendaki pada waktu itu, membuatkan pihak British menekan Sultan untuk menangkap Mat Kilau sama ada hidup ataupun mati. Sehinggalah pada 22 Oktober 1895 tersebar di akhbar yang Mat Kilau telah dibunuh, membuatkan ramai yang menyangka inilah pengakhiran kepada Mat Kilau. Namun mereka salah sama sekali. Mat Kilau sebenarnya masih hidup. Dia telah melarikan diri dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga tahap dia terpaksa menukar namanya menjadi Mat Siam. Pada bulan Disember 1969, dia keluar dari persembunyian dan memperkenalkan diri dia sebagai Mat Kilau yang sebenar. Akhirnya pada 16 Ogos 1970, pejuang hebat Pahang ini menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 103 tahun. 1. Mat Saleh, Sabah. Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu ataupun dikenali sebagai Mat Saleh berasal dari Inanam, Sabah, seorang ketua di daerah Lingkabo dan Sungai Sugut. Sekitar tahun 1881, semasa penjajahan syarikat Borneo Utara British SBUB di Sabah, mereka mengenakan cukai yang sangat tinggi kepada penduduk tempatan. Ini disebabkan mereka memerlukan dana untuk membina laluan kereta api dan talian telegraf sehingga ke Sandakan. Peningkatan harga cukai ini sudahlah tinggi. Wakil British yang diberikan kuasa untuk memungut cukai yang terdiri dari orang tempatan ini menyalahgunakan kuasa mereka dan menaikkan lagi kadar cukai untuk kepentingan peribadi. Mat Saleh pada waktu itu menjana pendapatannya memungut cukai di Sungai Sugut dan Sungai Paitan. Dia merasa periuk nasinya telah ditabur pasir oleh pihak British. Disitulah bermula pertelingkahan di antara Mat Saleh dan pihak British. Pernah dia cuba untuk berunding, tetapi beberapa kali rundingan mereka gagal. Sentimen penduduk tempatan terhadap penjajahan British semakin teruk. Secara amnya, penduduk tempatan pada waktu itu dizalimi. Bermulalah pemberontakan Mat Saleh dan pengikut-pengikutnya. Serangan pertama bermula pada tahun 1897 bila rumah, kedai dan pejabat pentadbiran milik British yang terletak di Pulau Gaya dimusnahkan. Tidak puas hati, pihak British menyerang kubu Mat Saleh yang terletak di Ranau, tapi serangan mereka gagal. Setahun selepas itu, pada tahun 1898, British kembali dengan membawa bala tentera yang lebih besar, membuatkan Mat Saleh terpaksa berundur ke kubu utamanya yang terletak di Kampung Tibabar, Tambunan. Berlakulah pertempuran epik dan dahsyat di antara dua pihak ini. Sehinggalah pada tahun 1899, Mat Saleh kecundang dan gugur di medan perang. Walaupun begitu, disebabkan kuasa yang dimiliki Mat Saleh, ada yang percaya dia tidak meninggal tetapi dia gaib dan melarikan diri. Kuasa ini kononnya terdapat pada jaket yang sering dipakainya. Bukan sahaja membuatkan dia kebal, ada juga penduduk tempatan yang percaya Mat Saleh memiliki kuasa untuk berjalan di atas air. Diceritakan, dia boleh berjalan kaki dari daerah Kota Kinabalu sehinggalah ke Pulau Gaya. Kepada sesiapa yang tidak tahu, yang memisahkan Kota Kinabalu dan Pulau Gaya ialah lautan. Ya, itulah kuasa yang dipercayai dimiliki oleh pahlawan legenda Sabah ini. Itulah kisah Mat Saleh. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Macam yang saya cakap tadi, kita jangan terlalu taksub tentang kebolehan-kebolehan mereka ni sebab kisah-kisah ni semua datang daripada cerita rakyat dan juga cerita legenda. Kita anggap sahaja ini sebagai satu info yang menarik. Apa pendapat anda tentang perkongsian kali ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik seperti ini dimuat naik pada masa hadapan. Pastikan anda subscribe, pastikan anda like dan share, pastikan
pastikan anda like kami di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.